Okay guys, so lebih setengah juta pengurus Fantasy Premier League telah menggunakan wildcard untuk game week 4 ni. So aku rasa paling sesuai lah aku buat konten FPL berkait dengan 15 pemain wildcard yang boleh menjadi pilihan utama ikut bajet lah. Walaupun aku dah guna wildcard aku awal-awal game week 2, tapi tak apa, aku tetap puas hati sebab aku dapat maintain 76 dengan 75 point untuk game week 2 dan game week 3 selepas terciduk game week yang pertama. So korang ready? Jangan risau, squad ni akan meliputi pelibatan CR7 dan juga Muhammad Salah. Ni aku sekadar nak bagi idea lah kat korang. Sebenarnya ada banyak lagi option lain juga kan. Let's go! Okay, sebelum kita start ni, antara 3 pemain yang paling banyak dibawa masuk dan keluar oleh pengurus FPL selepas game week 3 berakhir pada hari Merdeka 31 Ogos yang lalu. Okay, bukan satu kejutan lah. Antonio antara pemain dengan transfer paling banyak selepas double digit points dalam game week berturut-turut, walaupun aku rasa CR7 dah potong dia kot. Kalau tengok latest, CR7 dah ada 850,000 pengurus FPL. Torres pula sebab lawan Arsenal itu 18 point dan tak ada efek lah. Dia dalam rotation pack ni dia tetap akan ada kan. Ini pula player-player yang transfer out paling banyak. Martinez sebab utama dilepaskan kerana peranan dia dengan Argentina dan peraturan kuarantin selepas kembali, so dia akan miss game lawan Chelsea tu confirm. Tapi kesian lah dia kan. Baru-baru ni kita tahu game Brazil lawan Argentina kena suspend sebab diorang kena serbu pegawai kesihatan lah bagai. Sebab tak kuarantin bila masuk Brazil. Kesian, niat dia dah baik, nak main untuk negara kot. Ings pula walaupun dah skor 2 gol dan 1 assist dalam 3 game setakat ni, dia tetap mangsa keadaan aku rasa sebab game Villa akan datang ni mencabar juga. Dan faktor CR7 jugalah aku percaya. Bruno tak cerita lah, game week 2 tak menjadi, game week 3 pun tak menjadi. So kalau kau nak clearkan bajet untuk Ronaldo, aku rasa dia lah orang terbaik yang korang kena korbankan. Dah lah mahal, 2 minggu tak perform, susah nak telan weh pengurus-pengurus FPL. First kali, sangat penting untuk ambil goalkeeper murah sebab nak clearkan bajet untuk pemain penting di bahagian midfield dan striker, tapi bukan ambil sebarangan lah sebab ni aku dah buat research, tengok game akan datang menggunakan FDR statistik. Okay, maksud dia fixture difficulty rating untuk mengetahui kemampuan tim dan pemain sama ada boleh menyelah atau tidak dalam game-game akan datang. Okay, benda ni korang sendiri boleh tengok dekat app Premier League untuk study game akan datang setiap pasukan. FDR rating 1 dan 2 adalah game yang boleh dikategorikan mampu menyerlah, 3 dikira sederhana dan 4 dan 5 dikategorikan sebagai game payah untuk pemain dan kelab tersebut. So kita main back 3 formasi 3-4-3. Alright, so kita teruskan dengan pasukan wildcard FPL game week 4 ini. Daniel Buckman, goalkeeper, 4.5 juta pound. Kesemua game Watford dalam 3 perlawanan akan datang cuma mempunyai skor 2 sahaja dalam FDR. Dan ini adalah masa terbaik untuk aku rasa nak gunakan dia lah. Watford layak ke Liga Perdana Inggeris pun atas dasar kekebalan barisan pertahanan mereka. Dan ternyata dalam last game lawan Spurs cuma tewas 1-0 dan clean sheet dalam Piala Carabao sebelum game Spurs tu. Kalau ingat balik, total 23 clean sheet dan 30 gol saja diorang bolos musim lalu, antara yang terbaik di Championship. Kepulangan Francisco Serralta, centre back terbaik Watford, menjadi antara faktor utama lah aku rasa. Buckman tak silap aku mencatatkan 7 saves game week ketiga. Dan kalau korang ni jenis yang bab goalkeeper ni sekadar nak ambil sekali lepas tu lupa tegus untuk jangka masa yang lama, Buckman ni aku rasa antara pilihan yang terbaik lah. Kerana walaupun Watford bukan tim pilihan, tapi kemungkinan untuk melakukan saves untuk dapatkan points sangat tinggi berbanding mengharapkan clean sheet semata-mata daripada goalkeeper tim Big 6 atau top 10 kan. Ada lagi ke Big 6? Bukan Big 5 je ke? Trent Alexander-Arnold mula-mula nampak mahal dan maybe ramai tak nak gamble dengan defender mahal kan. Tapi sekarang lepas mencipta 15 peluang, kiranya yang terbaik dalam FPL setakat ni lah. Mana-mana pemain tak kisah midfield ke striker, Trent dah claim 22 point dalam 3 game week melalui 2 clean sheet, 1 assist dan 5 bonus point. 15 chances created dia tak dapat ditandingi oleh mana-mana pemain pertahanan setakat ni. Okay, selain tu expected assist ranking dia paling tinggi dengan 1.73 XA. Tertinggi lah antara semua pemain ketika ini dalam musim 21-22 ni. Next game dia lawan Leeds away, Crystal Palace home dan Brentford away. So basically tak ada sebab lah korang tak nak ambil dia kan. Walaupun korang rasa nak simpan duit untuk play midfield dan striker, aku rasa dia ni berbaloi. Tetap ada bajet ni kalau kau ambil dia sekalipun. Satu lagi aku nampak, sejak Jurgen Klopp guna Harvey Elliott ni, ataupun suka guna Harvey Elliott ni,
Aku notice game trend ni lebih menyelah dalam attacking, membenarkan dia lebih banyak bergerak ke dalam final third dan lebih central ke kadang kan untuk melakukan assist ataupun percubaan. Luke Shaw 5.5 juta pound. Luke Shaw aku rasa tak payah cakap lah, memang wajib sebab bukan saja prospek assist dia tinggi tapi clean sheet juga. Dengan adanya Varane sekarang, aku sumpah tengok Man United steady di barisan pertahanan. Lagi-lagi bila McTominay dah fit balik, masuk dalam first 11 Man United. Faktor utama kena ambil dia adalah game Man United akan datang ni 3 daripada 4 adalah di Old Trafford. Satu lagi statistik menarik, Shaw masih lagi pemain pertahanan paling banyak dimiliki oleh pengurus FPL dengan 47% pemilik. Walaupun belum mencapai tahap sebenar ala-ala Euro 2020, tapi chances created dia masih lagi dalam top 5 lah. Pemain pertahanan dengan keupayaan crossing, tanggungjawab mengambil sepakan penjuru, dan Shaw akan benefit juga dengan kehadiran CR7 yang suka berlega di sebelah kiri dan juga dalam box dan kerap skor gol melalui tandukan kan. Alright, next, Martial ataupun Markal 4.5 juta Wolverhampton Wanderers. Setiap satu daripada 4 perlawanan akan datang buat Wolves cuma terletak dalam ranking 2 FDR, Fixture Difficulty Rating, maknanya dijangka lebih mudah lah untuk pemain Wolves menyelah. Walaupun Wolves tewas dalam 3 game pertama, tapi aku rasa optimistik lepas tengok game diorang lawan Man United apabila midfield diorang mampu untuk mengawal Pogba, Fred dan sedikit sebanyak mendominasi permainan. Taktik dan gameplay Bruno Lage ni dah mula membuat kita excited nak tengok next game Wolves. Sebab diorang ni pun main back 3 yang nampak stabil, menggunakan width mereka juga untuk bertahan. Bukan itu je, mereka juga compact di bahagian tengah dan tidak membenarkan mana-mana pemain Man United tidak dikawal. Satu lagi stat guys, membantu pilihan korang, Wolves cuma membenarkan 33 crosses daripada lawan dalam 3 perlawanan pertama, meletakkan mereka sebagai pasukan ranking kedua terbaik dalam statistik tersebut. Kalau ada bajet lebih, angkatlah Semedo. Tapi Semedo ni pun lubuk kan masa kat Euro lawan Jerman tu. Tapi kalau nak murah, Martial ni aku rasa pilihan terbaik lah. Kelebihan Martial ni, dia ni kira goal threat dan mampu create chances selain posisi dia agak advance berdasarkan 3 game pertama Wolves yang aku tengok musim ni. Ok, back 3 dah settle, jom kita beralih ke midfield. Ferran Torres 7.1 juta pound, Man City. Dia dah menjadi antara pemain yang tak ada kesan ataupun tak ada efek dalam Pep Roulette. Umpama Ruben Dias, kerana peranan false nine cukup efektif setakat ni dan aku yakin akan berterusan walaupun dia akan terlibat dengan International Game Spain. Pertengahan minggu ni aku tak rasa gamble yang berbaloi ya. Macam kau gamble ambil Ronaldo kan, walaupun 50-50 juga, tak tahu Ole akan letak dia atau tidak dalam first 11, walaupun aku yakin Ole akan letak dia. Game week 3 je Ferran Torres 18 points dan dia ni ada keupayaan untuk skor berkali-kali dalam game. Kau beli pemain midfield tapi kau dapat striker, so bagi aku tak rugilah ambil dia. Kurang daripada 3% pengurus FPL ambil dia weh sebelum game week 3, so maybe differential jugalah dalam tim korang. Faktor City tak sign striker baru dalam transfer window juga bagi aku memastikan Torres akan tetap dapat game time lepas ni. Last sekali aku rasa antara faktor utama Torres menyelah musim ni juga sebab sebelum Aguero belah, dia ada membantu Torres sebenarnya dalam pergerakan dan finishing. Jesus pun dah luahkan niat dia nak main sebagai right winger kan, so maknanya tak ada competition sangat lah untuk position false nine tu. Ferran Torres boleh menjadi pilihan utama lah sampai Januari sekurang-kurangnya. Pelibatan Torres dalam Goal City setakat ni adalah 45%. Next, Mohamed Salah 12.5 juta pound. Benda tak payah fikir lah kan dia ni, sebab dia ni premium player yang wajib. 2 daripada 3 penampilan berjaya mencatatkan total 30 points setakat ni. Salah ni menarik sejak Elliot masuk tim. Trend punya game berubah, suka drift masuk ke tengah dan Salah semakin wide ke sebelah kanan. Namun aku nampak ini membantu dia create chances dan finishing selain assist. So apa cara sekalipun Liverpool punya taktik ke corak permainan, aku rasa Salah akan benefit. Selain dia ni premium penalty taker untuk Liverpool dan sentiasa try dari luar kotak penalti dan dimiliki oleh lebih kurang 53.1% pengurus FPL, dan dia juga pemain midfield FPL dengan pungutan yang paling banyak setakat ni. Aku rasa pilihan wajib lah dengan game lawan Leeds, Crystal Palace, Brentford. No brainer guys. Adama Traore 6 juta pound, Wolves. Pemain sayap Wolves ni dah menghasilkan 12 shots dan 9 key passes. Dia ni antara pemain di kedudukan 4 terbaik setakat musim baru ni. Dan kalau Wolves buat serangan balas, Mamat ni lah yang paling kerap sekali menjadi pemain yang dicari. Dan bila Wolves menyerang, ibarat bentuk 2-3-5 sambil dibantu wingback mereka. So peluang untuk Traore menyerlah dalam game akan datang sangat-sangat cerah. Lagi-lagi lepas kalah 3 game pertama diorang kan, aku menjangkakan reaksi yang positif lah dalam next game diorang. Link up play dia dengan Neves, Moutinho, Trincao
Aku rasa macam dah sebati. So kalau lawan Man United tempoh hari diorang nampak menakutkan, aku lebih yakin melihat FDR diorang sekarang ni rating nombor 2 je untuk 4 perlawanan mendatang. Option murah yang berbaloi sangat bagi aku. Bayangkan last season bawa Nuno, dia banyak luangkan masa di bangku simpanan. Sama juga time Euro 2020 bawa Enrique, tapi bawah kendalian Bruno Lage ni umpama nafas barulah Adama Traore dan ada kepercayaan. Itu kadang-kadang yang diperlukan untuk pemain menyelah, sebab dia bila tengok coach dia percaya kat dia, dia lagi nak buktikan coach dia tu betul. Rafinha 6.5 juta pound, 11 shots adalah yang terbaik dalam mana-mana pemain Leeds setakat ni. Aku sebenarnya jujur cakap menyesal buang dia lepas game week 1 sebab dia teruk kan lawan Man United first week tu. Tapi ada kemungkinan dia tidak akan beraksi dalam game week 4 ni sebab Brazil demand FIFA halang pemain Brazil beraksi 5 hari selepas tamat international game terakhir diorang kan. Dan memang player Brazil pun tak travel kan, keluar daripada England. Mana tak marah kan Brazil sebab Premier League bertegas tak benarkan pemain untuk beraksi di negara zon merah kerana risiko membawa pulang COVID-19. Aku dengar belum ada confirmation benda ni, so aku rasa dia perlu ada dalam squad lah sebab dia ada perjalanan yang lebih mudah lepas game week 4 ni. Selepas game Liverpool ni, kalau guna wildcard kena fikir juga kan untuk game-game akan datang, bukan sekadar minggu ni je. Dengan adanya Daniel James sekarang, kemungkinan besar Rafinha mungkin boleh main peranan nombor 10. Yang menjadi masalah untuk Leeds selama ni dengan Rodrigo, Clich, Tyler Roberts tak berapa menyelah kan dalam posisi tersebut. Itu bigger picture yang aku nampak lah kan. Lagipun Rafinha pernah main sebagai striker kan, so bukan satu kejutan lah kalau Bielsa pilih nak letak dia kat situ. Ok, kita move on to strikers. 3 striker. First, wajib Cristiano Ronaldo sebab engkau lah kita buat wildcard semata-mata minggu yang keempat ni. Solskjaer dah terang-terang cakap dia melihat CR7 sebagai center forward. Maknanya direct replacement sama ada Greenwood, Martial, Cavani. Semua ni berlaku kerana hakikatnya Cristiano Ronaldo perlu berada dalam tim korang. Kalau tidak, aku rasa maybe ramai simpan lagi wildcard diorang kan. 850,000 pengurus FPL dah angkat dia sejak dia punya nama tu dah up dekat FPL. Aku target CR7 akan fight gila-gila dengan Lukaku musim ni untuk Golden Boot dan juga tanggungjawab penalti sekali. 29 gol dalam 33 game Juve musim lepas. Average dia 5.2 shots purata setiap game. Selain menang Golden Boot Euro 2020, kembali ke klub yang mencipta nama kau, dan secara jujur siapa tak ambil dia minggu ni kira beranilah. Atau satu gamble yang besar kau tak ada di dalam tim kau. Ada terang-terang dia akan main first team sebab dia balik awal, tak main game Portugal lawan Azerbaijan sebab kena kad kuning game sebelumnya. So dia digantung tak silap aku untuk game Azerbaijan tu. So secara tak langsungnya, bila dah dilepaskan awal untuk kembali ke Manchester, training dengan squad Man United, lagi-lagi lawan Newcastle kot yang tak reti nak bertahan. Walaupun manager kita orang ni bekas legend Man United barisan pertahanan. Sedih. Selain Newcastle, game-game akan datang pun nampak tak ada masalah untuk Ronaldo berbekalkan 2 gol lawan Northern Ireland baru-baru ni dengan rekod baru sebagai penjaring gol terbanyak sepanjang zaman peringkat antarabangsa. Tak boleh compare dengan Messi lah yang start dari bench dulu, atau Varane ke Sancho. Bezanya Ronaldo is home. Dengan faktor pack Old Trafford, selain dia cukup fit untuk beraksi, tengah form straight swap dengan Greenwood kot dalam first 11, ataupun mungkin kesian juga Greenwood kan, 3 gol 3 game kot. Kita tengoklah plan Solskjaer nanti. Mungkin Greenwood main right flank kot dengan pemergian Daniel James ni kan. Sancho pun aku dengar 50-50 kan. So aku target Ronaldo musim ni paling kurang pun 20 gol dan lebih 200 point musim ni. Dominic Calvert-Lewin 8.2 juta pound. Salah satu daripada 2 penyerang yang dah skor setiap minggu sejak game week pertama. Faktor utama dia dah menjadi penalty taker wajib bawah Rafa Benitez. Sedikit sebanyak membantu juga sebab Rafa dah cakap kan terang-terang dia first penalty taker. Baru Richarlison kalau dapat penalti yang kedua. Dia dengan Richarlison pula duk bergaduh siapa nak ambil penalti itu memang kelakar. Tapi realitinya Rafa dah kasih clear kan untuk kita. Kemasukan Salomon Rondon juga sedikit sebanyak akan membantu apabila perlu. Calvert-Lewin ada mengalami kecederaan dan patah ibu jari kaki selama ni. Dia pakai suntikan painkiller je semata-mata nak main first 3 game untuk Everton kan. Tapi lepas game Brighton itu dia dah mula dapat rawatan sekaligus memilih untuk skip mewakili England baru-baru ni. So aku rasa masa yang dah cukup untuk dia nak recover, nak push semata-mata untuk main game Everton minggu ni kan. Total 25 gol musim lepas untuk klub dan negara. Dia ni kira poacher dalam box lah. Dia punya aerial threat dan juga presence dia kan. Tak mustahil dia boleh konsisten musim ni. Last striker, Michail Antonio, 7.9 juta pound. Pemain dengan pungutan mata paling banyak setakat ni.
Semua ni terima kasih kepada jaringan 4 gol 4 assist dalam FPL setakat ni. Aku rasa kebergantungan West Ham pada dia ni sedikit sebanyak memberi kita keyakinan yang dia akan sentiasa start selagi dia available dan fit. Okay, Moyes pun dalam transfer window ni tak ambil striker mana-mana pun. Nikola Vlasic yang baru dibawa masuk mungkin boleh jadi false 9. Itu pun sekadar backup plan lah kalau Antonio injured atau tak available. Hold up play dia umpama old fashion number 9 tapi berupaya link up dengan Benrahma, Bowen, Fornals untuk assist juga kan. So dia memang asset dalam team West Ham, kira pemain long term yang sesuai lah. Baru-baru ni dia jadi top scorer West Ham dalam sejarah Premier League, memecahkan rekod Paulo Di Canio sebelum ni dengan 48 gol. Paling cantik dia cuma main game Jamaica lawan Panama sebab kawalan ketat travel untuk pemain di England So dia tak boleh main game lawan Mexico, dia tak boleh main lawan Costa Rica, so kira dia balik awal lah. So dia tak payah quarantine. Available lah kira untuk game week 4 ni. Okay guys, next pemain simpanan. Ini kita panggil geng best tengok kawan-kawan main bola. Ben Foster, 4 juta pound. Nama pun simpanan so aku rasa paling selamat ambil dia ni lah. Kalau Bachmann tadi tu injured ataupun dia tak start, dia ni confirm akan ganti sebab penjaga gol simpanan untuk Watford sebab nak jaga bajet ni pasal dengan cerita dia ada masalah hamstring tapi dah cukup masa berehat dalam international break ni. So aku rasa kalau perlu, aku yakin dia akan diguna lah. Dan dia ni berpengalaman Musa Sissoko, 4.5 juta pound. Antara pemain bajet paling yakin aku nak ambil. New signing yang aku rasa akan main kerap sebab itulah dia caw dari Spurs dan asset Watford sebagai pemain attacking sebenarnya. Aku berani sebab aku tahu game dia macam mana kat Newcastle dulu dan juga untuk France. Dia ni lebih efektif kalau main di sebelah kiri midfield attacking. Apapun, pemain kualiti macam dia ni dalam tim Watford yang bolos pun tak banyak, cukup baik untuk sekurang-kurangnya atas bangku simpanan aku lah. Bila ada game yang sesuai, mungkin aku akan letak dia dalam first 11. Next, Valentino Livramento, 4.1 juta pound. Right back Soton yang baru menarik perhatian ramai dalam game-game awal ni dan merupakan starter dalam tim. Percaya atau tidak, Kyle Walker-Peters nak masuk tim pun payah. Ralph Hasenhuttl pun banyak puji work rate budak ni. Dan dia mampu bermain di midfield. Satu lagi faktor antara pemain paling murah FPL yang bagi lebih daripada value dia. Tak rugi letak dia dekat bench. Man of the match lawan Newcastle juga. Bukan sekadar satu game dia menyelah lawan Man United itu tau. Usia 18 tahun je kot. Join Soton dari Chelsea. Ada keupayaan dribbling, mampu bertahan. Fans Chelsea pun semangat tengok game dia, sampaikan ada fan Chelsea yang menyebut tentang klausa beli balik berjumlah 40 juta euro tu yang boleh diaktifkan kalau dia ni terus menyelah lah. Last, Luke Ayling, 4.5 juta pound, Leeds United. Dia ni pula akan pop up dari masa ke semasa, score gol untuk Leeds. Ambil dia bukan sebab aku nak mengharapkan clean sheet sangat ataupun, yelah, kau tahulah kan Leeds pun main macam mana kan, diorang jarang clean sheet. Faktor sebab murah dan berbaloi untuk duduk kat bench aku. Satu lagi, kalau kau tengok selepas game week 4 ni, jadual Leeds dalam FDR agak cantik. Fixture difficulty rating tu. So aku rasa dia boleh menyelah. Paling penting, Luke Ayling ni auto dalam first 11 Bielsa. So guys, ni sekadar pilihan aku ikut apa yang aku study FPL setakat ni. Itu pun kalau aku masih lagi ada wildcard lah. Apakan daya, aku dah tak ada wildcard sebab aku guna awal game week 2. Namun aku tak ada penyesalan sebab kalau kau tengok points aku game week 2 dan 3, aku puas hati. So macam biasa, tak salah untuk kita agree to disagree. Kita raikan pendapat yang berbeza. Jangan lupa komen kat bawah, like, share dan subscribe. This is Burn TV.